Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. صدق الله العظيم. وبعد. الحمد لله رب العالمين. Sama-sama kita melafazkan pujian dan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan limpah rahmat serta anugerah darinya, sama-sama alhamdulillah kita dapat bertemu walaupun secara maya, dan mudah-mudahan pertemuan untuk kita sama-sama berkongsi dan berbincang ini mengundang kebaikan dan hasil serta manfaat kepada diri kita dalam kita memperbaiki amalan dan juga usaha untuk sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi kita akan berbincang dalam satu kitab yang dikarang dan disusun oleh Al-Imam Az-Zahabi, Al-Kabair, iaitu berkaitan dengan dosa-dosa besar, dan bagaimana sedikit sebanyak dengan perbincangan kita ini mampu untuk kita menjauhkan diri kita, keluarga dan masyarakat secara umumnya untuk meninggalkan dosa-dosa besar yang disebutkan melalui beberapa hadis Nabi SAW, juga melalui ayat-ayat Al-Quranul Karim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita berada pada perbincangan yang ke-17 dalam kitab Al-Kabair ini, iaitu salah satu dosa besar yang disebutkan adalah perbuatan liwat ataupun homoseksual. Liwat ataupun homoseksual ini Allah Subhanahu wa taala rakamkan perbuatan dan amalan songsang, amalan terkutuk ini di dalam Al-Quranul Karim. Sedia maklum, kita tahu berkenaan tentang amalan ini telah pun dilakukan oleh satu kaum, namanya kaum Sodom, iaitu kaum yang padanya diutuskan seorang Nabi dan Rasul, iaitu Nabi Lut alaihissalam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, perbuatan kaum Nabi Lut ini adalah perbuatan sungsang. Sebelum daripada itu, tidak ada sejarah berlakunya perbuatan sungsang ini kecuali bermula pada kaum Sodom. Sebab apa disebutkan sebagai kaum Sodom? Kerana mereka ini tinggal di suatu tempat namanya Sodom. Namanya Sodom. Dekat mana? Dekat Israel dan Jordan, di antara Israel dan Jordan, dan berada di utara Laut Mati. Kalau tuan-tuan pernah tengok ataupun pernah berkunjung ke Jordan, sempat ke Laut Mati, dan di hujung ataupun di sebelah utara, maka di situ yang disebutkan terletaknya kaum Nabi Lut alaihissalam, iaitu Sodom. Baik. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala ceritakan berkenaan tentang kisah kaum Nabi Lut alaihissalam ini di banyak tempat. Di antaranya dalam surah Asy-Syu'ara
juga disebutkan dalam suratul A'raf, ada juga dalam surah Hud, dan ada dalam surah Qamar, dan juga beberapa ayat dalam surah Tahrim. Banyaknya kisah ini merujuk kepada betapa perkara ini serius dan betapa perkara ini Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan satu mesej bahawa ini perbuatan terkutuk dan ini perbuatan yang keji yang perlu untuk kita jauhkan. Sama-sama kita lihat berkenaan tentang perbuatan dan amalan songsang ini berdasarkan dengan ayat-ayat Al-Quran, juga perbincangan berkenaan tentang hukum-hukum yang terkait dengan perbuatan liwat ini. Baik, kalau dalam bahasa sekarang kita panggil dengan homoseksual ataupun gay, iaitu hubungan sejenis di antara lelaki dengan lelaki. Kalau di antara perempuan dengan perempuan, ianya disebutkan sebagai lesbian. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita akan lihat berkenaan tentang beberapa perbincangan berkenaan tentangnya. Baik, disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi, Allah telah menceritakan kepada kita kisah kaum Nabi Lut di dalam banyak tempat menerusi Al-Quran. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah membinasakan mereka disebabkan perbuatan keji itu. Seluruh ulama Islam daripada kalangan sejarawan perbandingan agama bersepakat bahawa liwat termasuk di antara dosa besar. Bahkan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apabila disebutkan berkenaan tentang liwat termasuk dalam dosa besar, ada pandangan para ulama berdasarkan dengan dalil menerusi hadis Nabi SAW menjelaskan berkenaan tentang perbuatan liwat ini adalah perbuatan yang lebih terkutuk daripada perbuatan zina. Bukanlah bermaksud perbuatan zina itu ada baiknya, bukan begitu. Tetapi difahami berkenaan tentang liwat ini, hubungan sejenis di antara lelaki dengan lelaki ataupun gay ini, dia lebih teruk daripada perbuatan zina kerana dia melangkaui fitrah sebagai seorang manusia. Bahkan sesama haiwan pun tak pernah melakukan perbuatan begini. Haiwan pun tahu mana pasangan dia, haiwan pun tahu mana cita rasa dia. Tapi ada manusia bermula daripada kaum Sodom ini, mereka telah melakukan perbuatan yang keji, iaitu hubungan songsang lelaki dengan lelaki. Allah ceritakan perbuatan ini menerusi surah Asy-Syu'ara, iaitu dalam ayat bermula ayat 160. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Kadzabat qaumul Lutinil mursalin." Kata Allah, mereka itu iaitu kaum Nabi Lut alaihissalam adalah kaum yang mendustakan para rasul. Mendustakan para rasul. Lihat kalimah yang Allah Subhanahu Wa Taala gunakan, iaitu kadzabat, dusta. Apa maksud dusta? Sebenarnya apabila diungkapkan berkenaan tentang pendustaan, ianya bermula daripada perkara yang mereka ketahui. Kalau kita lihat, bukan hanya dalam kisah kaum Nabi Lut ini, kisah-kisah kaum Nabi-Nabi yang lain yang mana mereka menolak ajaran daripada Nabi dan Rasul yang Allah Subhanahu Wa Taala utuskan. Kerana apa mereka tolak? Kerana keengganan dan keegoan serta sombong diri yang ada dalam diri mereka. Bukan mereka tak tahu itu ajaran yang betul. Bukan mereka tak tahu itu ajaran dan perintah daripada Tuhan. Tetapi akibat sombong, takabur yang ada dalam diri mereka, mereka menolak kebenaran. Sebab itulah dinyatakan bahawa kaum yang menolak kebenaran itu disebutkan sebagai kaum yang mendustakan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang terdahulu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, termasuk dalam kisah ini iaitu kaum Nabi Lut. Kazzabat qaumul Lutinil mursalin idh qala lahum Lutun ala tattaqun. Dan disebutkan dalam ayat yang seterusnya, ayat ke-161, Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan, ketika saudara mereka iaitu Nabi Lut alaihissalam berkata kepada mereka,
hendaklah kamu mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini seruan jelas dari Nabi Lut alaihissalam, kamu kena patuh kepada perintah Allah dan kamu kena jadi orang yang bertakwa, orang yang menjauhi segala apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dan perkara ini harus menjadi teras dalam penyampaian kita, dalam dakwah kita pada hari ini, kerana perkara itulah yang perlu untuk kita nyatakan sebagai satu prinsip asas yang jelas berdasarkan dengan Al-Quran. Kena sebut, ini perintah daripada Allah, ini larangan daripada Allah. Yang menjadi perintah itu perlu diikuti, yang dilarang itu perlu dijauhi. Dan itu yang disampaikan oleh Nabi Lut alaihissalam sebagai mesej yang paling asas kepada kaum itu. Baik. Inni lakum rasulun amin. Kata Nabi Lut alaihissalam, sesungguhnya aku ini utusan Allah Subhanahu wa taala. Aku ini utusan Allah. Untuk siapa? Untuk kamu. Membawa mesej daripada Allah untuk kamu ikut dan meninggalkan perbuatan-perbuatan kamu. Fattaqullaha wa ati'un, maka bertakwalah kamu kepada Allah dan kamu kena taat kepada aku. Yang ini menjadi teras penyampaian Nabi Lut alaihissalam kepada kaumnya. Wa ma as'alukum min alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Seterusnya dipertegaskan oleh Nabi Lut alaihissalam, aku tidak mau, tak mahukan ataupun aku tidak berkeinginan dengan sebarang ganjaran ataupun bayaran daripada kamu. Yang aku mahukan adalah ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini merujuk kepada Nabi Lut alaihissalam nak meyakinkan kepada kaumnya bahawa apa yang dinasihatkan, apa yang disampaikan oleh Nabi Lut alaihissalam kepada kaumnya itu tidak ada konflik of interest. Tidak ada sebarang kepentingan peribadi, melainkan benar-benar membawa perintah daripada Allah, membawa utusan ataupun membawa mesej daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka meninggalkan apa yang mereka amalkan, iaitu amalan songsang, hubungan sejenis, iaitu liwat ataupun homoseksual. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu ayat 160 hingga ayat 164 dalam surah Asy-Syu'ara. Baik, perhatikan pada ayat 165 dan 166. Yang ini diterangkan berkenaan tentang hubungan terlarang ataupun hubungan songsang di antara mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Atatuna adh-dhukrana minal 'alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun 'adun." Baik, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Patutkah kamu melakukan hubungan sejenis dengan lelaki sesama kamu? Kata Allah Subhanahu wa taala, patut tak kamu patut tak kamu melakukan hubungan ini sesama kamu sejenis? Sedangkan dalam ayat ke-165 kata Allah Subhanahu, sedangkan dalam ayat 164 Allah nyatakan bahawa mereka itu sebenarnya ada pasangan isteri yang halal untuk mereka bersama dengan isteri tersebut. Jadi sebenarnya ada perempuan, ada isteri, tetapi keinginan mereka songsang, jadi mereka nak dengan lelaki juga. Kalau kita yang normal ni tuan-tuan, kalau yang normal ni memang tak terfikir lah. Ada perempuan, ada isteri yang halal, ada isteri yang mereka dapat sama-sama untuk melakukan hubungan persetubuhan sebagai normal hidup sebagai seorang manusia biasa. Tiba-tiba kenapa pilih lelaki? Yang ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang disebutkan sebagai satu amalan songsang, Allah nyatakan sebagai satu kejian dan kutukan kepada mereka. Baik. Wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun 'adun. Dengan perbuatan songsang itu Allah nyatakan bahawa mereka inilah qaumun 'adun, kaum yang melampaui batas.
Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, perbuatan songsang ini adalah perbuatan yang melampaui batasan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Qalu la illam tantahi ya Lut latakuna minal mukhrajin. Namun nasihat ataupun peringatan yang dilakukan oleh Nabi Lut alaihissalam kepada kaumnya itu mendapat respon negatif daripada kaum Nabi Lut alaihissalam sendiri. Kaum Sodom. Mereka kata apa tuan-tuan? Mereka katakan, qalu la illam tantahi ya Lut. Wahai Lut, kalau kamu tak berhenti daripada cakap perkara ini, kalau kamu tak berhenti daripada mengutuk perbuatan kami, kamu sebut kami salah dan sebagainya, kamu akan diusir daripada tempat. Kamu akan dihalau. Wahai Lut, kalau kamu tak berdiam diri, kalau kamu tak nak berhenti cakap benda-benda yang berkait dengan perbuatan kami ini, kamu akan dihalau. Ini perkara ataupun cabaran serta halangan pertama yang Nabi Lut alaihissalam hadapi tatkala mereka berhadapan dengan Nabi Lut alaihissalam sendiri. Sedangkan Nabi Lut itu utusan dari Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, begitu cabaran besar yang diterima oleh Nabi Lut alaihissalam, bahkan juga kepada nabi-nabi yang lain. Baik. Qala inni li'amalikum minal qalin. Nabi Lut alaihissalam tatkala mendengar cabaran ataupun respon negatif daripada kaumnya sendiri, Nabi Lut tidak berganjak. Bahkan Nabi Lut alaihissalam menjelaskan, sesungguhnya aku di kalangan orang yang benci dengan perbuatan yang keji itu. Maksudnya tak goyang. Nabi Lut alaihissalam tetap dengan pendirian utusan daripada Allah, membawa satu ajaran yang mulia daripada Allah kepada tuannya, dan juga Nabi Lut alaihissalam nak menghindarkan kaumnya itu daripada perbuatan keji. Nabi Lut sebut, aku tak suka perbuatan keji kamu ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam potongan ayat itu Allah Subhanahu wa taala rangkumkan kisah terkutuk ini dan kejian-kejian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, lantas mereka itu semua dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum kita nak meneruskan perbincangan dalam kisah liwat yang menjadi amalan kaum Nabi Lut alaihissalam ini, saya nak kongsikan juga beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Uqtulul fa'il wal maf'ul bih, atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ini cerita berkenaan tentang perbuatan liwat itu, hukumnya adalah hukuman yang paling maksimum dalam hukuman Islam, iaitu bunuh. Apabila hukuman yang diletakkan itu hukuman yang paling maksimum, ia memberi faham kepada kita bahawa perbuatan itu adalah perbuatan yang paling teruk. Jadi liwat termasuk di antara hukuman yang akan dikenakan dengan hukuman bunuh. Jadi hukuman bunuh tu habislah, paling tinggi lah kalau dalam hukuman Islam. Baik. Ada beberapa perkara yang perlu untuk kita lihat. Antaranya Ibn Abbas berkata, sebagai hukumnya dicari satu bangunan yang paling tinggi dalam sebuah daerah, lalu dilemparkan dari atasnya, kemudian dilemparkan juga dengan batu-batu. Yang ini disebutkan oleh Ibn Abbas merujuk kepada perbuatan liwat itu hukumannya adalah hukuman yang paling dahsyat, dan pelaksanaan hukuman tersebut adalah pelaksanaan hukuman yang paling kita nak sebut apa, yang paling keras lah, antara yang paling keras, iaitu kalau ada satu tempat, cari tempat yang paling tinggi, lalu mereka yang mengamalkan hubungan songsang ini, sama ada yang melakukan ataupun rela diperlakukan,
maka kedua-duanya akan dihukumkan dengan hukuman bunuh, dicampakkan daripada tempat tinggi. Jadi tuan-tuan, apabila dicampak daripada tempat tinggi sampai dekat bawah tu, dibaling pula dengan batu. Nak merujuk kepada hukuman ni adalah berdasarkan dengan perbuatan yang sangat melampau, mengatasi daripada fitrah manusia biasa. Saya dah sebut tadi, binatang pun tak buat. Tuan-tuan pernah dengar tak satu headline ataupun cerita berkenaan tentang binatang buat hubungan songsang? Tak. Manusia banyak. Lagilah hari ni kan, lagilah ada ni. Kita pelik, ada pula yang sonok untuk menyokong ataupun sonok untuk mempertahankan puak-puak ni. Yang buat tu satu hal lah, yang menyokong, yang nak perbuatan ni diiktiraf. Dekat negara kita pun ada. Saya kira dalam beberapa tahun yang lepas lah, mungkin dalam 3 tahun lebih yang lepas, ada demonstrasi yang dianjurkan oleh golongan-golongan ni, golongan LGBT ni, lesbian, gay, seksual dengan transgender ni. Mereka nakkan bahawa pengiktirafan kepada amalan songsang ini kerana ia merupakan hak asasi manusia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, perkara ni dah berlaku dalam negara kita. Ayuh sama-sama kita lihat apakah kesannya nanti dan bagaimana tindakan ataupun bagaimana sedikit sebanyak usaha kita untuk menangani perkara-perkara yang seperti ini. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, juga dalam hadis yang lain Nabi SAW sebutkan berkenaan tentang laknat Allah kepada mereka yang melakukan perbuatan seperti mana perbuatan kaum Nabi Lut alaihissalam. Kata Allah menerusi satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, la'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut, atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laknat Allah kepada mereka yang melakukan hubungan sejenis seperti mana hubungan itu dilakukan pada perbuatan itu dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihissalam. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita sambung perbincangan kita dalam kisah Nabi Lut alaihissalam dengan perbuatan songsangnya. Baik, Nabi Lut alaihissalam telah pun menasihatkan kepada mereka akan perbuatan itu adalah perbuatan terkutuk dan akan ditimpakan dengan satu hukuman yang berat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tapi mereka tak mengambil nasihat dan peringatan daripada Nabi Lut itu sebagai satu perkara yang baik. Mereka menolak, mereka tak nak. Sampailah satu tahap Nabi Lut alaihissalam berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kaumnya itu diberikan satu hukuman ataupun peringatan untuk tidak melakukan perbuatan lagi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata Nabi Lut alaihissalam, Allah rakamkan doanya di dalam Al-Quran. Juga dalam surah Asy-Syu'ara kata Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in illa ajuzan fil ghabirin thumma dammarna al-akharin. Baik, dalam ayat ke-169 Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan doa Nabi Lut alaihissalam, wahai Tuhanku, selamatkanlah daku dan keluarga serta pengikut-pengikutku dari apa yang dilakukan oleh golongan-golongan yang jahat ataupun golongan songsang tadi. Nabi Lut mohon doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pun samalah tuan-tuan, dekat dengan kawasan kita ni ataupun di zaman kita ini memang ada lagi golongan-golongan ni homoseksual ni. Bahkan bukan hanya sekadar ada, baru saya ceritakan tadi, ada mereka yang tegar untuk mengiktiraf ataupun untuk memperjuangkan golongan ini. Jadi kita doalah pada Allah Subhanahu Wa Taala
agar kita dan keluarga kita serta masyarakat kita terhindar daripada perbuatan songsang dan terkutuk ini. Baik. Ayat yang seterusnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in." Allah Subhanahu wa taala sebutkan, maka kami selamatkan Nabi Lut alaihissalam dan keluarganya serta pengikut-pengikutnya. Maksud pengikut ni dan keluarga Nabi Lut yang tak lakukan perbuatan homoseksual ni. Tak buat. Mereka tak suka, mereka tak nak, mereka menjauhkan diri daripada perbuatan ini. Allah selamatkan mereka. Jadi macam mana nak selamatkan? Baik, ceritanya Allah utuskan ada 3 orang lelaki, yang mana lelaki itu sebenarnya adalah malaikat utusan Allah kepada Nabi Lut alaihissalam. 3 orang itu bertemu dengan anak perempuan Nabi Lut, dan mereka, nak ringkas cerita tuan-tuan, dan mereka bertemu dengan anak perempuan Nabi Lut dan mohon untuk mereka diberikan keizinan menginap di rumah Nabi Lut alaihissalam. Maka anak perempuannya tadi pun sampaikan hajat tetamu-tetamu itu kepada Nabi Lut alaihissalam. Gusar dan risau Nabi Lut alaihissalam mendengarkan perkara tersebut. Nak diterima, takut pula nanti apa kata orang kampung, apa kata penduduk setempat. Mereka yang datang tetamu-tetamu tadi, lelaki-lelaki yang tampan dan muda. Kalau tak diterima pula, ini tetamu. Ini tetamu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ringkasnya Nabi Lut alaihissalam pun menerima mereka sebagai tetamu untuk duduk ataupun untuk bersama dalam rumah Nabi Lut alaihissalam. Tetapi kerisauan tetap ada. Dan Nabi Lut alaihissalam sampaikan satu amanat kepada kaum keluarganya dengan menyatakan bahawa tak ada seorang pun dalam ahli keluarga ini boleh cakap kepada orang luar berkenaan tentang tetamu-tetamu yang ada dalam rumah kita ni. Jangan sebut kepada siapa-siapa. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, antara ujian besar Nabi Lut alaihissalam iaitu isterinya sendiri telah pun membuka dan membocorkan rahsia. Jadi semua orang kampung dan penduduk kaum tersebut tahu akan adanya tetamu lelaki yang tampan segak muda di rumah Nabi Lut alaihissalam. Lalu kita pun tahu berkenaan tentang mereka pun kata apa? Nabi Lut kata dia tak suka perbuatan ni, tapi dia ada pula tetamu lelaki dekat rumahnya. Ayo kita pergi ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Baik, pergi ke rumah Nabi Lut, mereka menggoncangkan rumah Nabi Lut alaihissalam. Mereka nakkan tetamu-tetamu tadi keluar ataupun mereka diizinkan untuk masuk bertemu dengan lelaki tersebut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi Lut alaihissalam dalam keadaan yang tak tertahan, akhirnya 3 orang tetamu itu mengakui bahawa mereka adalah utusan daripada Allah. Mereka adalah malaikat, yang mana malaikat tersebut diutuskan untuk membinasakan kaum Nabi Lut alaihissalam yang melakukan hubungan songsang tadi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sampai tak boleh tahan, akhirnya Nabi Lut terpaksa membuka pintu rumah dan ramai kaum Sodom ni masuk. Dan pada ketika itu malaikat tadi dikata biarkan, berapa ramai nak masuk. Sedang mereka masuk dalam rumah Nabi Lut alaihissalam beramai-ramai, mata mereka dibutakan secara tiba-tiba. Mereka tak nampak apa-apa. Mereka berlanggar sesama sendiri. Mereka berada dalam keadaan yang kelang kabut. Mereka berada dalam suasana yang sangat-sangat mereka tidak ketahui kenapa boleh berlaku. Daripada mata yang boleh melihat, akhirnya mereka dibutakan dan dikaburkan. Mereka menggosok-gosokkan mata mereka. Semakin ramai yang masuk, perkara ini akhirnya menjadi suatu perkara kebaikan kepada Nabi Lut alaihissalam, iaitu apabila semua dah tak nampak,
semua dah tak nampak, maka Nabi Lut alaihissalam diarahkan bersama dengan ahli keluarga, bersama dengan pengikut yang tidak melakukan hubungan songsang tadi, untuk berlari keluar sejauhnya daripada kampung tersebut. Dan apabila Nabi Lut alaihissalam dan keluarga serta pengikutnya berlari, keluarga tadi tuan-tuan tak termasuk isteri Nabi Lut alaihissalam, tak termasuk. Jadi mereka telah diselamatkan. Fanajjaina wa ahlahu, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah selamatkan mereka, dan selepas daripada itu Allah turunkan hukuman dan balasan kepada kaum Nabi Lut alaihissalam dengan Allah hujankan kepada mereka dengan hujan batu dan tanah, dan akhirnya mereka tertimbus seolah-olah bumi itu terbalik. Dan itulah hukuman kepada kaum Nabi Lut alaihissalam yang mana mereka melakukan hubungan songsang, iaitu liwat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, lihat betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan memberikan hukuman yang sangat dahsyat dengan perbuatan yang sangat melampau daripada kaum Nabi Lut alaihissalam, iaitu homoseksual ataupun gay, liwat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka ambil pengajaran daripada kisah ini sama-sama. Yang pertama, kita pastikan keluarga kita sekurang-kurangnya adalah keluarga yang tidak terdedah dengan amalan ini. Bimbang kita tuan-tuan, bimbang kita pada hari ini macam-macam. Boleh booking itulah, ada inilah, macam-macam. Jadi kita sama-sama ambil tahu jiran kita, ahli keluarga kita, ahli masyarakat kita kena ambil tahulah. Kalau ada nampak macam tak berapa manis hubungan tu, walaupun lelaki dengan lelaki, maka adalah peranan kita untuk sama-sama kita hentikan. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita bimbang andai kata gejala ataupun andai kata perkara yang berkaitan dengan homoseksual, liwat ini berleluasa dalam masyarakat kita, ia mengundang bala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pun pada hari ini yang sedang diuji dengan banyak perkara yang berkait dengan wabak ataupun berkait dengan virus ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala bala dan penyakit ini dengan kita punya sikap ataupun dengan kita punya peranan untuk menghentikan segala macam maksiat ataupun segala macam perkara mungkar yang berlaku dalam masyarakat ataupun yang berlaku dalam dunia pada hari ini. Dan yang ketiga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita juga perlu menentang golongan yang cuba menyokong dan mengiktiraf perbuatan homoseksual ataupun gay ni, kerana mereka juga adalah termasuk di antara golongan yang terlaknat, seperti yang Allah Subhanahu wa taala berikan hukuman kepada isteri Nabi Lut alaihissalam sendiri, yang telah pun memberi maklumat berkenaan tentang tetamu Nabi Lut alaihissalam dan akhirnya mengundang fitnah yang besar. Jadi tuan-tuan, buat pun tak boleh, kena hindarkan, kena ada usaha untuk menyekat daripada perbuatan-perbuatan ini, dan juga perlu ada penentangan yang khusus kepada mereka yang cuba mengiktiraf ataupun cuba memberikan keizinan dan menjadikan perkara yang berkaitan dengan homoseksual ini sebagai satu perkara yang normal dalam disebutkan sebagai, ada orang tu dia nak suruh benda ni dijadikan sebagai satu perkara yang normal dengan sebab ataupun atas alasan ini hak asasi manusia. Kita pun pelik tengok apa hak asasi manusia macam ni. Manusia secara fitrahnya inginkan berpasangan, dan pasangan itu adalah pasangan yang bukan sejenis. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, begitulah kisah berkenaan tentang kaum Nabi Lut alaihissalam, iaitu kaum Sodom, yang perbuatan mereka itu adalah perbuatan songsang, iaitu homoseksual dan liwat.
dan Allah Subhanahu wa taala menghukum dengan hukuman yang keras. Mudah-mudahan ada manfaat dalam perbincangan kita pada hari ini, dan mudah-mudahan sama-sama kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala kita, keluarga dan masyarakat keseluruhannya terhindar daripada perbuatan-perbuatan ini dan perbuatan yang berkaitan dengan maksiat dan kemungkaran. Mudah-mudahan Allah menerima amalan kita dan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita. Insya-Allah bertemu pada pertemuan yang lainnya nanti. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi